نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah. Kita berada pada hari yang cukup istimewa yang dihadiahkan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam sekian banyak hari dipilih hari Jumaat itu untuk menjadi hari istimewa kepada umat Islam, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan di dalamnya keistimewaan, bahkan di dalamnya tersembunyi satu saat yang mustajab doa, yang barang siapa yang bertepatan pada waktu itu berdoa dan melakukan ibadah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, hari Jumaat itu adalah hari raya kepada kaum muslimin. Bahkan kedudukan rayanya itu lebih utama daripada kedua hari raya, Aidilfitri dan Aidil-Adha. Kenapa? Kerana Aidilfitri dan Aidil-Adha salatnya dan khutbahnya adalah hukumnya sunat, sedangkan hari Jumaat khutbah dan juga salatnya adalah wajib. Kenapa istimewanya hari Jumaat itu sehingga dihadiahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad? Maka Nabi pernah menyatakan tentang keistimewaan terpilihnya hari Jumaat ini menjadi hari yang istimewa. Nabi mengatakan, fihi, disebutkan tidak ada satu hari yang lebih hebat terbitnya matahari berbanding pada hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, di dalamnya ada diciptakan Adam alaihissalam. Padanya diciptakan Adam. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Wa fihi udkhilal jannah, dan di dalamnya, iaitu padanya, Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Dan padanya, iaitu hari Jumaat, dikeluarkan daripada syurga, diturunkan ke bumi. Dan tidak berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Bermakna hari Jumaat dipilih menjadi hari istimewa, salah satu sebabnya adalah hari diciptakan Nabi Adam. Hari diciptakan Nabi Adam alaihissalam, untuk mengingati hari lahir, seolah sebutkan kelahiran atau diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pentingnya untuk mengingati perkara tersebut sehingga diistimewakan akan hari tersebut. Demikian ketika ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, Zaka yawma wulidtu wa yawma usila alayya. Hari itu hari aku dilahirkan, kata baginda Rasulullah SAW, dan hari itu diturunkan wahyu kepada aku. Subhanallah, Nabi mengingati hari kelahirannya. Sehingga ditanya, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Untuk apa? Nabi mengatakan, hari itu hari aku dilahirkan. Untuk menunjukkan, memperingati hari kelahiran itu adalah merupakan daripada amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah sunatullah untuk kita mengingati akan hari-hari yang penting, termasuklah hari penciptaan Nabi Adam, sehingga diistimewakan hari Jumaat. Kita berada pada bulan Rabiul Awal yang masyhur disebutkan oleh para ulama adalah merupakan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita juga perlu untuk mengistimewakan bulan ini mengingati akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kelahiran ini bukan kelahiran yang biasa. Kelahiran yang mengubah landscape alam ini secara amnya, dan mengubah kepada orang-orang yang mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika mana zaman jahiliyah, waktu itu disebut dengan zaman kegelapan,
Di mana-mana adanya kezaliman, di sana sini adanya kemungkaran dan juga adanya daripada kucak kacir di dalam apa perkara pun, maka kelahiran ini mengubah daripada perkara tersebut kepada sesuatu yang cukup istimewa. Dan dengan berkat kelahiran inilah yang apa yang kita rasai nikmat pada saat ini, baik keamanan, nikmat yang disebutkan dengan daripada amal, nikmat daripada mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala beribadah, adalah dengan berkat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Bani Israel, kerana ini adalah merupakan poin yang penting supaya mereka ini tidak lupa kepada nikmat Allah dan bersyukur, dan supaya mereka itu taat kepada Allah dan mengikuti kepada Nabi Musa. Maka Allah berfirman, fadzakkirhum wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka itu kepada hari-harinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mufassir, apakah maksudnya hari-hari Allah? Hari-hari Allah itu adalah hari yang Allah berikan kemenangan kepada mereka, hari yang Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun, hari yang Allah turunkan daripada nikmat kepada mereka, hari yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka kurnia. Itu disebut dengan hari-hari Allah untuk diingat dan diperingatkan. Demikian bermakna walaupun ayat itu adalah menceritakan tentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa untuk mengingatkan kepada Bani Israel, akan tetapi sifatnya Al-Quran itu adalah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab, iaitu pengajaran dalam Al-Quran dan surah dan kisah dan juga ayat di dalam Al-Quran bukan untuk khusus perkara tersebut, tapi untuk umum, untuk kita juga memperingati, iaitu untuk kita diingatkan tentang hari-harinya Allah. Kalaulah hari ketika mana diselamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari Fir'aun, itu adalah merupakan harinya Allah. Kalau sekiranya hari diturunkan manna dan salwa kepada Bani Israel, itu adalah harinya Allah. Dan juga diperintahkan juga kepada Nabi Isa ketika mana diturunkan hidangan dari langit untuk dijadikan hari raya. Bukankah yang lebih hebat daripada semua itu adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bukankah kalau disebutkan selamatnya mereka daripada Fir'aun itu nikmat, bukankah kita dan umat manusia selamat dari jurang api neraka adalah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ketika mana orang-orang berada dalam jahiliyah, dalam keadaan yang teraba-raba dari kebenaran, hidup dalam keadaan kezaliman, ditindas, ketika itu tidak ada panduan, bukankah nikmat yang paling besar adalah diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh kerana itu, dengan berkat kelahiran itulah kita mencapai akan nikmat-nikmat yang kita hasilkan sekarang ini daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasti tidak akan dapat yang disebutkan daripada peluang hari Jumaat ini yang kita berada, yang dilipat gandakan ganjaran, disembunyikan waktu yang mustajab, demikian banyaknya daripada fadilat. Kalau bukan kelahiran itu berlaku, kita tak akan mendapatkan yang namanya Ramadan yang kita tahu akan besarnya daripada kelebihan-kelebihan kalau tanpa daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kita tidak akan ada yang dapatkan Lailatul Qadar kalau bukan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sekian daripada apa yang kita perolehi adalah dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah merupakan kurnia Allah, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, dengan kurnia Allah dan rahmat Allah, yang dengan demikian itu hendaklah kamu bergembira, disuruh untuk bergembira.
Bahkan digunakan falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Farah itu maksudnya gembira, sedangkan dalam bahasa Arab gembira itu ada beberapa ayat yang lain, surur contohnya. Akan tetapi digunakan farah, kegembiraan dengan farah ini adalah dizahirkan, ditunjukkan, bukan disembunyikan di dalam hati. Ada orang yang gembira dalam hatinya, disembunyikan kegembiraannya sendiri-sendiri. Tapi ketika Allah mengatakan falyafrahu, iaitu zahirkan, hendaklah kamu tunjukkan. Dan hari ini seperti sambutan Maulidur Rasul, seperti mana kita menghidupkan daripada bacaan-bacaan sirah, seperti mana yang kita hidupkan dengan selawat dan salam kepada Rasulullah, adalah menyahut daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menzahirkan kegembiraan dari kurnia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kurnia dan rahmat yang lebih besar daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari itu diperingatkan oleh baginda Rasulullah, diingati oleh Rasulullah SAW, sehingga setiap Isnin Nabi akan berpuasa dengan sebab mengingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ketika berada di dalam Rabiul Awal, marilah kita sama-sama mengambil peluang di dalam mengingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran atas kurnia Allah Subhanahu wa taala dengan telah diutuskan dan dilahirkan baginda Rasulullah. Bukan hanya sekadar ingat, akan tetapi adalah untuk kita mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW, untuk kita menyuburkan mahabbah kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kasih itu buktinya adalah dengan kita mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW. Alangkah banyaknya daripada apa yang telah pun diajarkan, ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata para ulama, demikian cinta dan kasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga didedikasikan seluruh waktu dan masanya untuk mendidik dan memandu kepada kita kepada mencapai kepada kejayaan dunia dan akhirat. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, semuanya diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan oleh Salman Al-Farisi, allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta fi khira'ah. Kata Salman Al-Farisi, kami diajarkan oleh Nabi SAW semua perkara. Sehingga ada yang cuba untuk nak memperlekehkan dan mengatakan, ya ke semua perkara? Kata Salman Al-Farisi, ya semua perkara. Hatta fi khara'ah, hatta nak buang air pun diajarkan oleh baginda Rasulullah, caranya, adabnya oleh baginda Rasulullah SAW. Tak ada ajaran agama lain yang begitu detail, bagaimana nak keluar rumah, masuk rumah, bagaimanakah kita ketika naik kenderaan, bagaimanakah nak keluar dan masuk ke dalam tandas, bagaimana untuk masuk ke dalam pasar, bagaimana berpakaian, bagaimana menyarung sepatu, bagaimana sikat di sebelah kanan terlebih dahulu. Subhanallah, detailnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, diiringi dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu telah dipandu oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kamu dalam kehidupan, dalam diri baginda Rasulullah itu contoh tauladan yang terbaik. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Kalau kamu ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin untuk mengharapkan ridha dan rahmat Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaumul akhir, nak selamat di akhirat, tempat yang paling kritikal, maka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyakkanlah zikir kepada Allah SWT. Allah kata, kalau kamu nak selamat, kamu nak dapat ridha rahmat Allah, nak selamat di akhirat, jadikan Nabi itu suri tauladan dalam kehidupan kamu. Jadikan contoh tauladan dalam kehidupan kamu itu. Sehingga dengan sebab itu kamu akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selamat di akhirat. Ambillah peluang pada bulan awal ini untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah merupakan tanda ingatan dan cinta kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi ini bukan cinta yang biasa. Cinta kepada Rasulullah membawa kepada satu kesan yang cukup istimewa. Disebutkan orang yang mencintai kepada seseorang akan bersama dengan seseorang yang dicintai.
Al-mar'u ma'aman ahab, kata baginda Rasulullah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Dan bukti cinta kepada seseorang itu adalah dengan banyak menyebut akan nama orang tersebut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, disebutkan. Siapa yang mengasihi sesuatu, maka pasti akan banyak menyebut sesuatu itu. Demikian bukti cinta kita kepada Rasulullah dengan banyak selawat kepada baginda Rasulullah. Banyak selawat kepada Nabi. Nabi mengatakan bahawa orang yang paling utama, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah, orang yang paling dekat dan utama kepada aku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak selawat kepada aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, ambillah peluang juga ketika mana dalam bulan Maulidur Rasul ini untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah, khususnya yang kita tahu terlebih dahulu. Banyak sebenarnya sunnah-sunnah Rasulullah yang kita dah tahu, yang kita dengar, tapi belum lagi kita praktikkan dan kita buat. Ambillah peluang untuk kita hidupkan lagi. Dan ada sunnah-sunnah sambil-sambil dalam rutin harian kita. Ada sunnah Rasulullah yang kita tahu, tapi belum lagi kita hidupkan dalam kehidupan kita ini. Ambillah semangat Rabiul Awal ini untuk kita hidupkan. Walaupun kita merasakan kecil, hanya sekadar membaca zikir keluar rumah, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Kita anggap kecil, tapi sebenarnya impaknya begitu besar. Kerana janji Allah untuk menjaga, dan juga untuk Allah berikan kecukupan, dan untuk Allah berikan daripada penjagaannya, itu jaminan daripada Allah. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah apabila kita menghidupkan sunnah Rasulullah, bermakna kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada Rasulullah SAW, dan ingatan ini adalah membawa satu kesan yang besar kepada jiwa seseorang, sehingga dia akan menjadi orang yang sentiasa ingin untuk taat kepada Allah dan mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada kita dan memberkati dengan berkat bulan Rabiul Awal ini, untuk sama-sama kita menyuburkan cinta kepada baginda Rasulullah. Dan cinta ini adalah tanda iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dicintai lebih daripada ibu bapanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada umat manusia, bahkan lebih daripada dirinya. Mesti mencintai Nabi lebih daripada itu, sebagai ukuran iman yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada kita, rahmati kepada keluarga kita, dan memberkati kita, dan mudah-mudahan Rabiul Awal ini benar-benar menyuburkan cinta dan mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.